Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam kelas online bersama saya Isaac Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar semua? Dah sarapan ke belum? Kalau apa ni anda yang mungkin belum bersarapan tu, bolehlah sambil-sambil tengok live saya ni, sama-samalah kita orang kata apa belajar dan boleh je nak bersarapan, nak makan sambil-sambil nak tengok live ni kan. Okey, okey, Cik Puan Hawa dah masuk. Alhamdulillah. Apa khabar Hawa? Waalaikumsalam. Okey, sihat-sihat je Okay, diharapkan semua rakan-rakan apa tu yang mengikuti siaran live ni semua berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Jangan keluar daripada rumah, duduk diam-diam saja kat rumah tu. Buatlah apa-apa perkara yang bermanfaat bersama keluarga, bersama kata apa anak-anak. So kalau boleh janganlah apa tu keluar tanpa alasan yang kukuh dan tak perlu nak keluar rumah pun sebenarnya. Kalau misalnya kata nak order makan tu, boleh je order, nanti adalah orang yang menghantarkan. Banyak aja sekarang ni, GrabFood ke ataupun Foodpanda ke, macam-macam. Tapi kalau nak jimat tu, better beli je lah lauk, apa ni, bahan-bahan mentah tu kita masak lah sendiri kat rumah. Kalau tak reti masak, banyak je YouTube channel ke, Facebook page ke yang mengajar kita semua cara macam mana nak masak, kan? Okay, jadi tak ada apa-apa alasan pun sebenarnya, tak ada apa-apa alasan untuk kita kekal setia berada di rumah. Okay, so macam kata apa ni, pemimpin-pemimpin kita lah, sepatutnya tempoh perintah kawalan pergerakan ni diharapkan akan kata apa, walaupun dah disambung lagi 14 hari sehingga 14 hari bulan April nanti, tapi saya rasakan kalau ada sinah di ujung jalan nantilah, insya-Allah PKP tersebut akan di-uplift ataupun akan dibatalkan dengan segera, dan bolehlah kita meneruskan aktiviti masuk ke pejabat, meneruskan usaha untuk menjemput rezeki. Kita keluarlah dan kita boleh je orang kata apa meneruskan kehidupan kita seperti biasa nanti, insya-Allah. So kita doakan sama-sama bagi cepat-cepatlah wabak penyakit apa ni, coronavirus ni, COVID-19 ni dapat segera dipulihkan. Kita doakan juga supaya semua frontliners, doctors, nurses, semua yang berada di orang kata apa hospital, abang-abang polis kita, abang-abang tentera kita yang berkawal, semua kita harapkan mereka berada dalam keadaan yang sihat, mereka juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyakit yang kita takuti itu tidak menghinggapi mereka lah, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Okey. So siapa yang dah join tu boleh tolong bagi salam, lambai-lambaikan tangan dan terus sharekan sharekan live ni kepada rakan-rakan anda. Saya nak kumpul kalau boleh hari ni lah, paling-paling tidak pun saya nak ada lebih kurang dalam 30 ke 40 orang. 30 ke 40 orang yang bersembang dengan saya, bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Sekurang-kurangnya kita bolehlah belajar, kita ambil lah masa ni untuk menuntut ilmu, kita ambil lah masa ni untuk berkongsi pendapat, dan kita gunakan peluang yang ada duduk di rumah ni untuk melakukan perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Okey, Hawa komen apa ni, semoga dipermudahkan urusan semua dan aktiviti tugasan kembali seperti biasa, amin. Okey, insya-Allah. So kita doakan supaya semua rakan-rakan kita, semua sahabat-sahabat kita, especially yang berada di barisan hadapan, frontliners tu berada dalam keadaan sihat walafiat, supaya mereka boleh kata apa meneruskan tugasan, meneruskan tanggungjawab dengan baik, dan yalah kita bantu mereka untuk kekal berada di rumah, untuk tidak menyebarkan lagi virus ni kepada orang-orang yang belum dijangkiti, supaya lebih cepatlah virus COVID-19 ni dihapuskan, insya-Allah.
Okey, so apa yang kita nak sembangkan pada pagi ni? Okey, sebelum saya mulakan topik bab 2, hari ini sepatutnya kita akan sembang tentang bab 2, ketika menjual rumah, fahami tugas-tugas peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. Okey, so ini yang saya nak kongsikan pada anda semua pada pagi ni, Tapi sebelum saya mulakan, topik ni, seperti mana yang telah pun diwar-warkan 2 hari lepas, Bank Negara Malaysia telah pun memberi kelonggaran untuk peminjam-peminjam di bank-bank komersial untuk menangguhkan pembayaran pinjaman masing-masing, kecuali untuk pembayaran kredit kad lah. Jadi apa yang saya ingin syorkan di sini, kalau tuan-tuan puan kurang faham dengan modus operandi ataupun dengan prosedur yang digunakan oleh bank-bank komersial, tak kira lah bank komersial tu sama ada bank konvensional ataupun perbankan Islam. Tuan-tuan puan boleh terus berhubung dengan bank masing-masing. Itu yang saya sarankan lah, sebab ada persoalan, macam-macam persoalan yang timbul, macam mana mekanisme yang akan dibuat, sama ada pembayaran tu akan diberikan secara automatik ataupun pembayaran tu perlu di-apply. So jawapan kepada soalan tu saya rasa semua dah tahu, tak perlu apply, tak perlu nak berpusu-pusu pergi ke bank, secara automatik bank akan bagi. Cuma ada yang tanya juga, kalau misal kata buat SI, standing instruction, adakah standing instruction tu perlu dibatalkan ataupun tidak? Jadi untuk menjawab soalan ni, saya rasa seeloknya tuan-tuan puan boleh terus berhubung dengan bank masing-masing, sebab setiap bank ni mungkin prosedur dan mekanisme yang digunakan tu berbeza. Jadi itu yang saya syorkan, untuk mengelakkan daripada kita berada dalam dilema ataupun tertanya-tanya. Sebaik-baiknya tuan-tuan puan berhubung terus. Nombor telefon masing-masing tu boleh kita check melalui internet, kita call lah bank yang kita buat pinjaman tu, sama ada pinjaman perumahan ke, pinjaman kereta ke, pembiayaan peribadi ke, ataupun pinjaman ESB ke, semua tu sebenarnya terangkum di dalam pinjaman-pinjaman yang boleh mendapat penangguhan bayaran lah. Dan perlu difahami bahawa ini adalah penangguhan bayaran, bukannya waiver. So maknanya bila ditangguhkan tu masih lagi akan kena bayar, bukan di-waivekan 100%. Jadi kalau katalah tuan-tuan puan dalam keadaan yang mungkin terdesak, yang menghadapi masalah kesempitan wang, kecairan wang di tangan tu agak meruncing, jadi sebaik-baiknya gunakanlah peluang ni dengan bijak lah. Cik Zul dah masuk, Cik Zul. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zul. So siapa-siapa yang dah masuk tu kenalkan diri masing-masing, boleh kita bertegur sapa, bersembang sama-sama pada pagi ni. Itu berkenaan dengan moratorium daripada Bank Negara Malaysia. Bagaimana pula dengan pinjaman-pinjaman lain? Pinjaman lain ni maksud saya, kalau katalah tuan-tuan puan ada buat pinjaman dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, LPPSA. Setakat ni, seperti mana yang telah saya upkan dalam status saya semalam di Facebook, setakat ni belum ada lagi pengumuman rasmi daripada pihak LPPSA untuk penangguhan. Jadi ada juga yang suara-suara yang agak sumbang lah bagi saya, yang beritahu penjawat awam ni apa nak risau, semua gaji masuk, dalam tempoh PKP ni pun gaji tak hentikan, pembayaran gaji semalam 25 bulan dah masuk dah. Jadi apa yang nak dirisaukan lagi? Jangan salah faham, bukan itu sebenarnya yang menjadi isu utamanya. Tuan-tuan pun perlu faham, siapa yang buat pinjaman LPPSA ni tak semestinya semuanya masih lagi bergelar penjawat awam. Ada yang mungkin dah bersara. Yang bersara tu mungkin gaji penuh tu dah tak ada lagi, cuma diorang menerima pencen. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mungkin telah pun berhenti tapi masih lagi mempunyai pinjaman dengan LPPSA. Jadi golongan-golongan ni lah yang sebenarnya berada dalam keadaan tersepit. Sebab gaji tak masuk ataupun pencen yang dapat pun mungkin separuh daripada gaji asal. Tapi loan dengan LPPSA masih lagi perlu servis ataupun dibayar. Sebab itulah saya terpanggil semalam. Ada klien saya yang telefon saya yang bertanyakan tentang hal ni. Jadi itulah
saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak boleh nak menjawab bagi pihak LPPSA. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya upkan status dan bertanyakan tentang hal tersebut, dan saya tagkan LPPSA untuk pihak LPPSA sendiri menjawab lah. Okay, insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, mungkin dalam sehari dua ni akan keluarlah kenyataan rasmi daripada LPPSA sendiri sama ada boleh menangguhkan bayaran pinjaman tersebut macam mana yang Bank Negara buat. InsyaAllah kita doakanlah sama-sama. So kesian abang-abang mungkin kakak-kakak yang kerja di sektor awam tu masih lagi tertanya-tanya dalam hal ni, dan semoga mereka juga diberikan kelonggaran lah. Siapa-siapa yang buat pinjaman dengan PPSA itu juga diberikan kelonggaran untuk menangguhkan bayaran pinjaman masing-masing. Okay? Alright, siapa lagi yang dah join ni? Tolong sharekan. Cik Zul tolong sharekan. Hawa tolong sharekan. Okay, siapa-siapa yang dah join ni tolong sharekan. Kita kongsikan rancangan live ni kepada ramai-ramai lagi. Untuk kita bincangkan topik pada hari ni, iaitu ketika menjual rumah. Bab 2, ketika menjual rumah. Fahami tugas-tugas peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. Alright. So, untuk mulakan topik bab 2 ni, okay, siapa kat sini yang dah biasa berurusan dengan peguam? Siapa kat sini yang dah biasa berurusan dengan peguam? Cuba bagi komen sikit. Saya nak tengok komen-komen daripada semua. Saya nak rancangan live ni sekurang-kurangnya ada two-way communication. Tak nak saya bercakap seorang-seorang. Siapa yang dah biasa berhubung dengan peguam, dah pernah berurusan dengan peguam, boleh komen kat situ. Okay, ada tak? Hawa dah biasa dah berurusan dengan saya kan. Cik Zul setakat ni saya rasa belum lagi. Okay. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini, bila anda nak berurusan dengan peguam, pastikan yang anda memilih peguam yang mempunyai apa yang dipanggil practicing certificate yang sah lah daripada Majlis Peguam Malaysia. Okay. Daripada Badan Peguam lah. Okay. So, untuk pastikan yang peguam tu adalah peguam yang mempunyai sijil amalan guaman yang sah, tak susah pun. Tuan-tuan perempuan boleh layari laman web Majlis Peguam, iaitu malaysianbar.org.my. So, boleh masuk ke laman web Malaysian Bar, dan di laman web tersebut ada directory. Ada directory, boleh klik di situ dan boleh search nama peguam yang tuan-tuan perempuan nak lantik. Dan bila dah search kat situ akan keluarlah nama dia, sejak bila tarikh dia mula menjalankan amalan guaman, di firma mana yang peguam tersebut bekerja, dan nombor telefon yang tertera kat situ pun adalah. Dan dia akan tulis kat situ status ni aktif ataupun tidak. Kalau misalnya kata status yang aktif tu, jadi kita boleh sedia maklum bahawa peguam tersebut telah pun mempunyai sijil amalan guaman yang sah. Okay. So, itu langkah yang pertama lah. Okay, langkah yang kedua, okay, ini pun saya dah war-warkan dalam siaran live saya sebelum ni. Okay, langkah yang kedua, tuan-tuan perempuan perlu pastikan peguam yang nak dilantik itu adalah peguam yang mahir dalam bidang hartanah ataupun dalam bidang conveyancing. Cik Zul lah itu berbelit-belit lidah nak spell conveyancing tu macam mana. So, saya dah komen Cik Zul hari tu ejaan yang sebenarnya untuk conveyancing lawyer tu. Okay, jadi pastikan tuan-tuan perempuan berurusan dengan peguam yang mahir dalam bidang hartanah ataupun bidang conveyancing. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, peguam yang dilantik itu mestilah peguam yang jujur dan amanah. Okay, ini mesti kita pastikan dan kita bolehlah bertanyakan tentang perkara tersebut, sama ada peguam tu adalah peguam yang jujur, amanah dan efisien lah, efisien dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengamal undang-undang, dengan cara kita bertanyakanlah kepada rakan-rakan kita yang mungkin telah pun menggunakan khidmat peguam tersebut. Jadi bukan sembrono saja kita nak lantik peguam ni, kita kena pastikan 3 perkara tadi. Satu, dia ada sijil amalan guaman yang sah. Yang kedua, dia mahir dalam bidang hartanah ataupun bidang conveyancing. Yang ketiga, dia adalah peguam yang jujur dan amanah. Okay, so ini 3 perkara ni saya syorkan tuan-tuan perempuan cek dulu. Cek dulu, pastikan bila peguam tu dah menepati kriteria 3 ni, insya-Allah tidak ada apa-apa masalah lah. Okay, so fahami tugas-tugas peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. Apa yang tuan-tuan perempuan perlu faham? Okay, terdapat 3 pihak 3 pihak peguam yang biasanya akan mengendalikan proses jual beli hartanah. So, siapa 3 pihak ni? Okay, so masing-masing get ready dengan buku, dengan e-book masing-masing. Okay, tengok di muka surat 19, muka surat 19. Okay, 3 pihak yang saya katakan tadi yang untuk menguruskan jual beli hartanah ni adalah, yang pertama, peguam yang mewakili pihak penjual.
Okey, peguam yang mewakili penjual. Yang kedua, peguam yang mewakili pihak pembeli. Okey, untuk purchaser. Yang ketiga, peguam yang mewakili pihak bank. Sekiranya pembeli membuat pinjaman perumahan dengan pihak bank. Okey, jadi ada 3 peguam yang akan menguruskan jual beli ataupun urusan pindah milik hartanah yang tuan-tuan perempuan ingin jual ataupun ingin beli tadi. Iaitu peguam yang mewakili pihak penjual, peguam yang mewakili pihak pembeli dan peguam yang mewakili pihak bank. Okay, so 3 pihak peguam ni sebenarnya mungkin dalam satu firma guaman yang sama. Okay, mungkin dalam satu firma guaman yang sama ataupun mungkin ada 3 firma guaman yang berbeza. So tu kena faham lah. Right? Okay, terima kasih. Hawa dah tolong type kan kat situ kriteria peguam yang perlu dilantik. Okay, terima kasih Hawa. Alright. So untuk melantik peguam ni sebenarnya tuan-tuan perempuan perlu fahami bila kita sebagai penjual hartanah. Sebagai penjual hartanah. Peguam yang tuan-tuan perempuan nak lantik sebagai peguam yang mewakili tuan sebagai penjual hartanah, dia akan menjalankan urusan apa? Yang pertama, okey. Peguam yang mewakili penjual akan menjalankan urusan untuk what we call kalau katalah properti tersebut adalah properti ataupun hartanah berstatus leasehold yang mempunyai sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan. Saya pernah cerita tentang benda ni, sekatan kepentingan dalam live saya sebelum ni. Okay, kalau properti tersebut tertakluk kepada sekatan kepentingan yang mana konsen ataupun kebenaran pindah milik perlu diperolehi sebelum proses jual beli boleh dibuat. Jadi tanggungjawab itu terletak kepada peguam yang mewakili pihak penjual untuk menghantar serah ataupun filekan dokumen untuk mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, itu tugas pertama bagi pihak peguam yang mewakili pihak penjual. Okey, so yang pertama tadi apa? Untuk mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okey, itu peguam penjual yang kena buat. Okey, yang kedua, sekiranya hartanah tersebut masih lagi mempunyai pinjaman ataupun berstatus ada gadaian dengan pihak bank. Maknanya penjual tu masih lagi ada loan dengan pihak bank dan hartanah tu digadaikan kepada pihak bank, maka peguam yang mewakili penjual tadi perlu mendapatkan apa yang kita panggil redemption statement ataupun penyata tebus hutang daripada pihak bank. Dan seterusnya bila bayaran tebus hutang dah dibayar kepada pihak bank, peguam tersebut perlu juga menguruskan untuk dokumentasi pelepasan gadaian ataupun discharge of charge daripada pihak bank. Okey, itu tanggungjawab peguam yang mewakili pihak penjual. Okey, apa lagi? Okey, peguam yang mewakili pihak penjual juga akan memastikan okey, yang ketiga, memastikan urusan SPA ataupun perjanjian jual beli setelah diuruskan ataupun disiapkan oleh peguam yang mewakili pihak pembeli, dia perlu memastikan bahawa terma-terma yang terkandung di dalam SPA tersebut adalah menjaga hak dan kepentingan penjual. So ini antara tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh peguam pihak penjual. Okey, itu 3 Okey, yang keempat, peguam pihak penjual juga seharusnya menjalankan urusan untuk submit untuk menghantar serah apa yang dipanggil dokumen CKHT ataupun cukai keuntungan harta tanah bagi pihak penjual. Okey, CKHT di sini adalah CKHT borang CKHT 1A. Borang CKHT 1A, untuk pihak penjual, dan kalau pihak penjual tu nak memohon untuk mendapatkan pengecualian pengecualian daripada dikenakan cukai keuntungan harta tanah, peguam tu juga perlu menyiapkan borang yang dipanggil CKHT 3. Jadi CKHT ada 2 untuk penjual, 1A dan juga CKHT 3. Jadi inilah antara perkara-perkara yang akan diuruskan oleh peguam bagi pihak penjual. Okey, so faham kat situ dulu Okey, kalau tak faham tanya. Kalau tak faham tanya, jangan diam je Alright. So 3 kategori pihak peguam. Okey, terima kasih Cik Puan Hawa dah tolong tuliskan kat situ. Peguam mewakili penjual, peguam mewakili pembeli dan peguam mewakili pihak bank Alright. So yang seterusnya untuk peguam yang mewakili pihak pembeli pula apa yang dia perlu buat. Okey.
So untuk pihak pembeli, yang pertamanya adalah peguam pihak pembeli perlu menyiapkan apa yang dipanggil sebagai dokumen SPA ataupun Sale and Purchase Agreement. So biasanya tanggungjawab untuk menyiapkan dokumen perjanjian jual beli adalah terletak kepada peguam yang mewakili pihak pembeli. Okay, so perjanjian jual beli tu, kalau misal kata ada dua pihak tadi, macam saya sebut tadi, penjual ada lawyer dia, pembeli ada lawyer dia. Jadi peguam pembeli tu yang akan prepare perjanjian jual beli. Setelah dah siap draft perjanjian tersebut, dia akan hantarkan melalui email kepada lawyer yang mewakili pihak penjual. Draft tersebut perlu dihantar kepada lawyer mewakili pihak penjual untuk lawyer mewakili pihak penjual tu vet dulu, untuk check dulu terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli tersebut. Okey, so banyak yang beritahu dengan saya, okey, kenapa perlu ada two-way orang kata apa, communication di situ, kena ada preparation by lawyer mewakili pihak pembeli, lepas dah siap tu kena hantar pula kepada pihak penjual. Okey. So ingat balik yang saya sebutkan awal-awal tadi, pihak penjual punya peguam ni dia perlu memastikan terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli tersebut tidak berat sebelah, yang hanya memihak kepada pihak pembeli semata-mata. Dia kena pastikan untuk dokumentasi perjanjian jual beli itu, terma yang terkandung di dalam perjanjian tersebut juga akan protect pihak penjual. Itu sebenarnya kenapa ada check and balance di situ. Peguam pihak penjual perlu memastikan terma yang ada dalam perjanjian jual beli tersebut juga protect ataupun memihak kepada pihak penjual. So itu yang kita perlu lakukanlah. Okey, alright, itu yang pertama. Untuk tugasan yang kedua, tanggungjawab peguam pihak pembeli adalah memastikan bayaran harga jual dibayar oleh pembeli mengikut terma yang terkandung di dalam Sale and Purchase Agreement. Okay, kenapa dia perlu pastikan bayaran tu mengikut terma yang terkandung dalam SPA? Kerana biasanya terdapat klausa yang dipanggil klausa penalti di dalam SPA. Jadi maknanya bila tuan-tuan dan puan lantik peguam yang mewakili tuan sebagai pembeli, okay, peguam tu perlu pastikan yang tempoh masa yang ditetapkan di dalam SPA tersebut dipatuhi oleh pihak tuan sebagai pembeli lah. Jadi maksud dia, kalau katalah kita ambil contoh, katalah properti tersebut adalah properti yang berstatus freehold. Freehold yang tidak ada sekatan kepentingan, tidak ada syarat untuk mendapatkan konsen pindah milik. Okay. Jadi untuk properti yang berstatus freehold, urusan jual beli ataupun urusan pembayaran baki harga beli perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh SMP tersebut. Okey, katalah SMP tersebut bertarikh 1 bulan Februari. Maknanya bayaran penuh harga jual beli yang telah ditetapkan di bawah SPA tersebut perlu dibayar dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh 1 Februari tadilah. Okay. So maknanya peguam pihak pembeli dia perlu pastikan yang bayaran tu dibayar kepada pihak penjual ataupun dibayar kepada pihak peguam penjual dalam tempoh yang telah ditetapkan, which is 3 bulan daripada tarikh SMP. Okay. So saya tak nak ulas panjang tentang perkara tersebut. Ini antara perkara-perkara yang saya nak bagi tuan-tuan puan-puan faham dulu apa sebenarnya tugasan-tugasan peguam. Okay. So yang ketiga, peguam pihak pembeli juga mestilah memastikan pihak bank, kalau misalnya kata pembeli tu buat pinjaman dengan pihak bank, mestilah memastikan pihak bank bagi pihak pembeli tadi tu disburse ataupun release ataupun melepaskan pinjaman ataupun loan amount kepada peguam ataupun kepada pihak penjual, kepada peguam pihak penjual ataupun kepada pihak penjual secara terus dalam tempoh yang telah ditetapkan juga. Jadi di sinilah peguam yang mewakili pihak pembeli itu memainkan peranan. Dia akan melakukan check and balance ataupun akan melakukan follow up di situ. Jadi kalau katalah tuan-tuan puan dah lantik peguam pihak pembeli, sepatutnya peguam tuan-tuan puan semua mestilah follow up secara constantly, secara regularly dengan peguam yang mengendalikan urusan pinjaman ataupun loan documentation dengan pihak bank. So itu antara perkara-perkara yang perlu dibuat oleh peguam yang mewakili pihak pembeli. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, apa lagi yang peguam pihak pembeli perlu buat?
peguam pihak pembeli juga perlu menyiapkan dan menghantar serah borang CKHT 2A. Tadi saya dah jawab, saya dah terangkan, untuk penjual dia ada 2 borang CKHT, borang 1A dan juga borang 3. Untuk pembeli dia ada satu sahaja borang, which is borang CKHT 2A. Okay, so faham ke faham? Jangan pening-pening kepala, tak payah pening-pening kepala. Ini just nak bagi penerangan kepada tuan-tuan perempuan semua. Dah lantik peguam nanti, pastikan peguam tuan-tuan perempuan tu buat seperti mana yang saya dah terangkan ni. So kat sini ilmu tu saya serahkan pada tuan-tuan perempuan untuk bagi you all semua faham. Dan kalau misal kata you all nak follow up dengan lawyer, dah tahu dah prosedur-prosedur yang sepatutnya lawyer tu kena buat. Okay, so secara tak langsung bila nak follow up dengan lawyer tu, kita boleh guna pakai ilmu yang telah saya curahkan pada pagi ni, supaya tuan-tuan perempuan boleh memperhalusi ataupun boleh faham lah macam mana selok-belok tugasan ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh peguam yang mewakili tuan-tuan perempuan semua, sama ada sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Okay, alright. So semua faham Alhamdulillah. Okay, bagus macam ni student macam ni saya suka semua faham Oh, Majdah Hamid pun ada tengok. Okay, ni isteri saya ni. Okay, tengah hari ni nak masak apa yang? Dah ada ke benda yang nak masak? Tak apa, kalau tak ada benda yang nak masak, nanti kita beli je lah. Okay, tak apa. Sementara kita dah tengah buat live ni, okay, saja je tu nak tegur. Nanti dia kata kita tegur dia pula. Okay, jangan marah Okay, alright. So seterusnya peguam yang mewakili pihak bank pula. Okay, tadi kita dah cerita penjual, dah cerita pembeli, kita cerita pula peguam yang mewakili pihak bank. Okay, so peguam yang mewakili pihak bank ni boleh jadi peguam yang sama yang kita lantik untuk mewakili kita sebagai peguam pihak pembeli. Faham tak? So maknanya yang tadi tu, yang pertama peguam pihak penjual. Okay, peguam pihak penjual tidak boleh dalam masa yang sama mewakili peguam yang menguruskan urusan loan documentation. So biasanya untuk mewakili pihak bank ni, mewakili pihak bank untuk urusan loan documentation ni, peguam tersebut adalah peguam yang mewakili pihak pembeli sahaja. Okay. So kalau katalah sekarang ni tuan-tuan dah lantik ABC & Co, ABC & Co sebagai peguam yang mengendalikan urusan jual beli bagi pihak pembeli. Katalah tuan-tuan perempuan sebagai pembeli kat situ. Okay, so kalau misal kata dah lantik ABC & Co untuk mewakili pihak tuan, okay, tuan juga boleh melantik ABC & Co untuk menguruskan perjanjian pinjaman dengan pihak bank. Okay. Apa yang awak tulis ni? Puan masak asam pedas. Oh, okey. Asam pedas rasanya tak kot. Daun kesum tak ada, tak boleh buat asam pedas. Saya kalau tak ada daun kesum tak sedap asam pedasnya kan. Cari-cari daun kesum tak jumpa pula ke kedai. Okey, jangan kata saya tak tahu pula daun kesum macam mana. Saya tahu saya biasa masak-masak ni. Taufik pun dah join. Assalamualaikum Taufik. Okey, sihat Taufik. Tenancy agreement itu dah sign ke belum? Sempat ke jumpa dengan klien? So harapnya kalau tak sempat tak apa, jangan keluar rumah, duduk kat rumah je. Semalam nampak macam pergi menyawit dia semalam tu. Okay. So apa lagi yang kita nak ceritakan? Okay. So balik kepada isu peguam yang mewakili pihak bank tu. Kalau kita sebagai peguam, coach, you like hero Superman. Macam-macam Taufik ni. Yelah, nak buat macam mana Taufik kan? Kita lah jadi Superman, kita lah yang jadi, orang kata apa, pencacai kat rumah ni, macam-macam lah kita buat kan. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Taufik, tolong sharekan Taufik, sharekan video ni kepada ramai-ramai lagi, bagi kawan-kawan kita ni, geng-geng lain yang marketing team ni tak ada pun yang join ni, saya tak nampak. Panjang umur Fakar pun dah join. Terima kasih Fakar. Okay, panjang umur Fakar baru je ngumpat pasal awak tadi. Ni Taufik duk tanya Fakar mana kan. Dah sign coach, belum stamping. Yelah, macam nak stamping, LHDN pun tutup kan. So tak apalah, nanti kalau dah sign tu bagi kat saya, lepas tempoh PKP ni kita pergi stamping kan. Okay, so disambung balik. Okay, peguam yang mewakili pihak bank. Siapa peguam yang mewakili pihak bank ni? Sebenarnya bila kita nak lantik peguam bagi mewakili urusan loan documentation, okay, tidak boleh tidak kebanyakan bank, bukan kebanyakan bank, rasanya semua bank lah, semua bank menetapkan peguam yang mengendalikan urusan loan ataupun dokumentasi perjanjian pinjaman
perlulah berada di dalam senarai panel panel peguam bagi bank tersebut. So ni mungkin perkara yang ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, tak semua peguam adalah panel bagi bank. Tak semua peguam tak semua peguam adalah panel bagi bank. Ada sesetengah legal firm ataupun firma guaman sahaja yang menjadi panel kepada bank-bank tertentu. Sebagai contoh, katalah CIMB Bank, okay, dia ada panel dia sendiri. Katalah Maybank, dia ada panel dia sendiri. Jadi bila kita nak lantik peguam yang nak menguruskan perjanjian pinjaman, kita perlu melantik peguam yang mempunyai ataupun telah pun diberikan panelship. Telah pun diberikan panelship oleh bank tersebut. Jadi peguam yang mewakili pihak bank ni apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab dia adalah untuk menyiapkan dokumentasi perjanjian pinjaman ataupun loan agreement dengan pihak bank. So dalam kes ni, loan agreement tu dia banyak jenis. Ada loan agreement yang Islamic, ada yang loan agreement konvensional. Ada loan agreement yang bersifat standard. Ada yang agreement yang bersifat tidak standard. Macam-macam cara lah. Macam-macam cara dan macam-macam bentuk agreement ni. Jadi peguam tu perlulah menyiapkan semua dokumen pinjaman untuk ditandatangani oleh pembeli yang juga adalah peminjam lah dalam kes ni, dan dia perlu menyiapkan dokumentasi tersebut. Dan tanggungjawab seterusnya peguam yang mewakili pihak bank ni adalah untuk memastikan segala dokumentasi yang telah disiapkan tu adalah lengkap dan menepati kehendak bank tersebut sebelum boleh bank tersebut release ataupun disburse loan kepada pihak penjual ataupun peguam pihak penjual. So faham Right. So inilah antara pihak-pihak ataupun peguam-peguam yang mewakili penjual, pembeli dan juga bank. So 3 pihak yang berasingan dalam urusan jual beli hartanah. Setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Kalau ada yang nak tanya tu boleh terus ajukan soalan tuan-tuan puan semua. Kita terus jawablah segala pertanyaan tu dengan cepat mungkin lah, insyaAllah. Kalau ada pertanyaan terus tanya, jangan diam-diam aja. Nak faham kena tanyalah. Kalau tak faham macam mana kalau tak bertanya kan, kenalah bertanya. Saya minum sekejap Bila bercakap ni kering dekat. Okey. Sambung muka surat ke-20. Flip pergi muka surat 20 pula. Langkah-langkah yang akan diambil oleh peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. Apa sebenarnya tugasan peguam yang mengendalikan urusan jual beli hartanah ni? Langkah-langkah yang patut diambil. Sebelum saya terlupa yang kita cerita pasal 3 pihak peguam tadi, peguam penjual, pembeli dan juga pihak bank. Perlu difahami bahawa peguam yang mewakili pihak bank ni dalam urusan menyiapkan dokumentasi perjanjian pinjaman dengan pihak bank, sebenarnya peguam tersebut dia tidak mewakili peminjam tau. Maknanya anda sebagai peminjam, kalau sekiranya anda dah lantik peguam ABC & Co tadi tu sebagai peguam yang mengendalikan urusan pinjaman anda dengan pihak bank, peguam tu pada dasarnya adalah peguam yang mewakili pihak bank. Dia tidak mewakili anda sebagai peminjam. Kena faham terma di situ. Sebab kalau katalah ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa isu di antara anda dengan pihak bank, makanya anda sebenarnya bukan diwakili oleh peguam bank tersebut. Anda tidak diwakili oleh peguam bank tersebut, dia mewakili pihak bank. So walaupun dalam isu ni, ni pun kadang-kadang ada juga yang bertanya kepada saya, macam mana ni coach kan? Dah lah kita yang bayar legal fee dia. Kita yang keluarkan duit bayar legal fee peguam tu, tapi dalam masa sekarang ni kalau katalah ada perbalahan ataupun pertikaian di antara saya dengan pihak bank, peguam tu mewakili bank pula, dia tak mewakili saya.
So memang hakikatnya memang macam tu. Dalam mana-mana penyiapan dokumentasi perjanjian pinjaman dengan pihak bank, memang ada klausa yang mengatakan dalam dokumen pinjaman tersebut bahawa peguam yang menguruskan perjanjian pinjaman tu adalah peguam mewakili pihak bank, bukan mewakili pihak peminjam. So kena faham kat situ. Alright. Amirul Aizat dah join. Alhamdulillah, setia Amirul. Terima kasih Amirul. Tolong share kan Amirul? Tolong sharekan bagi kawan-kawan yang lain join sekali, bagi ramai-ramai lagi, meriah sikit kita pagi ni. Yang dah join tu janganlah diam-diam je, bagilah apa-apa, kata apa, tekan like ke, tekan love ke, bagi banyak-banyak. So apa ni, sekurang-kurangnya saya tahulah yang saya tak apa ni lah, saya tak berkesuarangan pagi ni. Okey. Betul, kadang-kadang ada buyer yang confuse. Itulah macam saya tekankan tadi itulah. So apa ni, Hawa dah emphasize kat situ. Memang kebanyakan orang confuse. Dia ingatkan dia apa ni, lawyer yang buat dokumentasi perjanjian pinjaman tu dia mewakili pihak peminjam, tapi hakikatnya tidak. Dia mewakili pihak bank. Dia mewakili pihak bank. Kalau ada pertikaian, ada apa-apa perbalahan antara anda dengan bank, dia tak akan mewakili anda. Jadi maksud dia, terpaksalah keluar duit lagi, lantik pula peguam lain untuk mewakili anda sebagai peminjam di situ. Okay, contoh, katalah anda dah buat pinjaman dengan pihak bank, dah servis loan apa semua, tiba-tiba katakanlah anda default, anda tak bayar pinjaman tu. So bila dah default, bank keluarkan arahan untuk tindakan saman dikeluarkan ke atas anda, ataupun tindakan foreclosure. Tindakan foreclosure ni maksud dia untuk melelong, hartanah tersebut. Jadi bila berlaku kes macam tu, anda tak boleh melantik peguam yang buat urusan perjanjian pinjaman yang anda buat tadi tu. Anda kena lantik peguam lain. Unfortunately begitulah hakikatnya. Dan bila berlaku apa-apa pertikaian, apa-apa perbalahan antara anda dengan pihak bank, so maknanya dari segi tindakan undang-undang, pihak bank berhak untuk meneruskan dengan apa-apa tindakan guaman ataupun tindakan undang-undang civil ke atas anda sekiranya berlaku pelanggaran kontrak. Dan nauzubillah, tak jauh lah, jangan sampai kita terjebak pula. Okay, alhamdulillah lah dalam masa 6 bulan ni ada moratorium, jadi kita bolehlah guna pakai moratorium tu. Sekurang-kurangnya kita tak adalah jadi defaulters dekat situ, dan nama kita tak efek lah dalam SECRIS tu, tak adalah appear sebagai loan tu tak berbayar kan. Jadi gunakanlah dengan sebaik mungkin peluang yang ada, yang dah diberikan oleh Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan penangguhan bayaran. Okey. Siapa lagi yang dah join ni? Jika lantik peguam SPA dan peguam loan yang sama adalah untuk memudahkan urusan follow up dokumentasi. Ya, okey. So yang Hawa beritahu tu ada betulnya. So maknanya kalau katalah kita buat loan document, dalam masa yang sama SPA, lawyer yang buat SPA tu adalah lawyer panel, lawyer panel untuk bank yang kita buat loan agreement tadi tu. Contoh macam katalah kita buat loan agreement dengan Maybank. Jadi bila kita buat SPA dengan lawyer tersebut, dalam masa yang sama kita lantik lawyer tersebut untuk buat urusan loan dengan pihak Maybank, yang mana lawyer tersebut mestilah berada dalam list ataupun ada dalam senarai panel bagi pihak Maybank lah. So kalau kita lantik dia, tak ada masalah, boleh. Dan ini pun akan memudahkan urusan untuk perjanjian pinjaman dan juga SPA tu dibuat sekali harum lah oleh lawyer yang sama. Okey. Tapi berbalik kepada advantage dan disadvantage. Kita lantik lawyer yang sama bagi pihak kita sebagai pembeli dan juga bagi pihak kita sebagai peminjam. Advantage di situ adalah bila kita nak buat urusan pinjaman dengan pihak bank, loan documentation tu disiapkan oleh lawyer yang sama. Jadi kita bolehlah tanda tangan ataupun sign dokumen SPA dan juga loan agreement tu dalam masa yang serentak. So mempercepatkan lagi urusan. Kalau contoh macam saya, katalah saya ni panel peguam bagi LPPSA, bagi Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. So bila saya buat dokumentasi perjanjian jual beli, dalam masa yang sama saya boleh juga buat dokumentasi perjanjian untuk LPPSA. So bila saya buat dua-dua dokumentasi itu serentak, so bila masa tuan-tuan perempuan sebagai pembeli nak tanda tangan dokumen SPA, biasanya saya akan buat sekali harum lah. Saya akan buat dua-dua sekali dalam masa yang sama. Jadi bila tuan-tuan datang tu tak perlu datang 2-3 kali, datang sekali, sign SPA masa tu, sign loan agreement pun masa tu juga.
Okay, possible boleh jadi macam tu lah. Okay. Tapi ada disadvantage dia juga. Okay, ada disadvantage dia, kena faham kat sini. Ni saya terangkan ni. Tak semua lawyer akan disclose pasal benda ni. Tak semua peguam akan menceritakan tentang disadvantage-nya. Sekiranya anda melantik mereka ataupun melantik firma guaman yang sama untuk menjalankan urusan jual beli, SPA, dan juga untuk menjalankan urusan loan agreement dalam masa yang sama. Okay. Apa disadvantage dia? Disadvantage dia dekat situ adalah tidak ada check and balance ataupun tidak ada orang yang akan bantu tuan-tuan perempuan untuk follow up. Tak ada check and balance ataupun tak ada orang yang akan bantu untuk buat follow up. Okay. Contoh, katalah saya buat loan agreement, dalam masa yang sama saya buat SPA. Saya seorang je yang tahu status tu kat mana. Status perjanjian jual beli tu kat mana, status loan agreement yang saya buat tu kat mana. Kalau katalah saya terlambat. Saya terlambat. Nauzubillah minta jauh lah. Saya minta dijauhkan. Jangan sampai perkara tersebut berlaku pada saya. So tuan-tuan pun tolong doakan sama-sama tau. Tolong doakan saya ni ditetapkan iman. Jangan sampai saya buat perkara macam tu. Nauzubillah minta jauh. Katalah perkara tersebut berlaku. Disadvantage ni tidak ada orang yang akan bantu tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ataupun peminjam untuk follow up dengan lawyer tu. Nampak ke nampak? So kalau katalah lawyer tu cakap A, so maknanya tak ada siapa yang akan counter check balik sama ada betul tak status dia tu dekat A. Kalau katalah lawyer tu cakap sekarang ni status dia tengah tunggu bank disburse. Tengah tunggu bank disburse. Walhal bank dah disburse dah duit tu. Duit tu dah ada dah kat tangan peguam. Tapi peguam yang tak release lagi duit tu kepada pihak penjual. So siapa yang nak melakukan check and balance di situ? Nampak ke nampak? So saya harapkan kat situ dah menjawab soalan tuan-tuan perempuan semua. Kenapa saya selalu syorkan bila buat dokumentasi perjanjian jual beli dan juga dokumentasi perjanjian pinjaman, kalau boleh sebaik-baiknya lantiklah. Yang pertama tadi, peguam tu mestilah menepati 3 kriteria tadi tu. Yang ada sijil amalan guaman yang sah. Dia juga adalah orang kata mahir dalam bidang conveyancing, dan dia juga adalah peguam yang jujur dan amanah. 3 kriteria ni perlu ada sebelum tuan-tuan perempuan lantik peguam tersebut. Dan saya selalu syorkan tuan-tuan perempuan melantik peguam yang berasingan. Sebab apa? Kalau ada apa-apa masalah ataupun kelewatan di pihak peguam tersebut, ada lawyer yang akan buat follow up dan ada lawyer yang akan buat check and balance untuk memastikan peguam tersebut buat urusan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Itu yang saya kata bagusnya sekiranya anda ada peguam yang menguruskan perjanjian jual beli dan juga peguam yang menguruskan perjanjian pinjaman berasingan. Untuk peguam yang menguruskan perjanjian jual beli itu, dia boleh follow up. Dia boleh follow up, dia boleh kenal pasti status tu dekat bahagian mana, dekat part mana. Itu sebenarnya advantage bagi anda kalau misalnya kata anda melantik peguam yang berasingan. Alright. So kita teruskan kita teruskan dengan muka surat yang 20, langkah-langkah yang akan diambil oleh peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. So untuk kupas topik ni dia panjang sikit So saya harap semua dah bersedia lah. Amin, memang jujur dan baik, bodek sikit. Alhamdulillah, insyaAllah. Ada-ada je Cik Zul ni sebelum kita mulakan bab 2 ni, anda perlu faham apakah tugas-tugas yang perlu dijalankan oleh seorang peguam dalam menguruskan jual beli hartanah. Jika anda ingin melantik mana-mana peguam untuk urusan tersebut, anda perlu memastikan bahawa so ini perkara-perkara yang saya dah sebutkan tadilah. Just to recap, peguam tu mempunyai sijil amalan guaman yang sah dan berdaftar dengan majlis peguam. Peguam tersebut adalah seorang yang mahir dalam bidang hartanah dan juga dia adalah seorang yang jujur dan amanah. Alright. Sebelum SMP disiapkan oleh peguam, peguam akan melakukan proses berikut. Apa yang akan dibuat oleh peguam? Yang pertama, tanggungjawab dia adalah untuk menjalankan carian tanah ataupun land search. Sebut betul-betul land search. Ada yang kata lenses lah, lenses. Kadang-kadang menyampah pula saya. Land search. Land search, carian tanah. Bukan lenses. Ses macam Jawa lah pula kan. Sorry lah kalau ada orang Jawa kat sini. Ini menghina bangsa sendiri. Saya pun orang Jawa sebenarnya. So kena buat carian tanah ataupun land search dulu. Carian tanah ni nak kena buat kat mana? Kena buat kat pejabat tanah lah.
Okey, jangan pula tuan-tuan perempuan bila dapat aja kes nak bagi, okey katalah ni especially untuk ejen lah untuk ejen jual tanah, untuk rent-rent okey, dapat aja land search, dapat aja kes baru, dah close deal dengan prospect buyer dan juga seller, terus bagi dokumen tu kepada peguam dan terus cakap kat peguam macam ni, bos, boleh tak saya nak sign SMP ni petang ni? Bagi pukul 12.30 hari, pukul 3 nak sign SMP, boleh tak bos? Ini memang nak kena orang kata apa, dikhutbahkan lah oleh saya Jawapannya tak boleh, tak boleh Tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, sebagai rent, bila bagi je peguam untuk buat SPA, kena faham peguam tu bila nak finalisekan SPA tu, dia kena buat land search dulu. Kena buat land search dulu. So bila nak buat land search ni, okey, biasanya kalau katalah tuan-tuan perempuan bagi kes kat saya, sebagai peguam saya kena buat land search, saya akan minta runner saya pergi ke pejabat tanah. Minta runner pergi ke pejabat tanah. Okey, nak suruh runner pergi ke pejabat tanah ni bukannya tengah hari tu pukul 12 dapat kes, tengah-tengah hari tu juga saya dah boleh minta runner tu terus pergi. Tak macam tu. Tak semudah macam tu lah. Okay, runner saya biasanya dia akan pergi pejabat tanah ni awal pagi. Biasanya kalau runner-runner, kalau siapa-siapa yang kerja runner kat sini dia tahulah. Runner yang pergi ke pejabat tanah dia akan pergi awal pagi. Awal pagi tu biasanya pukul 7.30, pukul 8 dia dah terpacak dekat land office, dekat pejabat tanah tu untuk buat land search. Jadi kalau katalah sampai kes kat tangan saya, tuan-tuan perempuan dah emailkan kepada saya pukul 12.30 hari, jadi budak runner saya ni hanya akan buat land search tu esok. So kena faham kat situ Jadi kalau katalah ada permintaan special request ni, bos, cepatlah bos, ni dah hujung bulan ni, nak kena sign SMP cepat-cepat ni, nak buat claim cepat-cepat ni kan. Biasalah tu ayat-ayat manis ejen-ejen ni biasalah minta benda yang kadang-kadang minta maaf cakap lah kadang-kadang benda tu terlalu mendesak. Terlalu mendesak. Okay, so bagi saya bila nak buat tu kena faham lah selok-beloknya macam mana. So bagi dokumen hari ni, kita buat land search esok. Esok pagi budak runner saya dah dapat land search tu, dia akan bawa balik ke pejabat tu, biasanya balik ke office dalam pukul 3 petang. 3 ataupun 4 petang So petang tu bila dah dapat land search, barulah kita boleh finalisekan SMP tersebut lah, SPA tersebut. Itu tempoh masa yang biasanya kita akan berurusan untuk mendapatkan carian tanah di pejabat tanah. So bila dah dapat aja land search punya result, dah dapat carian tanah daripada pejabat tanah tersebut, barulah peguam boleh finalisekan terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian jual beli. Itu yang pertama, kena buat carian tanah. Yang kedua, lawyer juga perlu buat apa yang dipanggilkan sebagai carian kebankrapan. Carian kebankrapan ataupun bankruptcy search. Apa yang di komen kita baca kejap. Peng San jawabnya bagi dokumen pukul 12, pukul 3 nak sign SMP. Itulah. Tapi itulah, masing-masing ada je dia punya kata apa keinah masing-masing tu Biasalah kita pun faham dalam keadaan ni, tunggulah 15 hari bulan April nanti. 15 hari bulan April ni memang berpusu-pusu lah yang mana yang nak buat land search kat pejabat tanahnya, yang mana yang nak pergi matikan stamp. Kita doakan lah bagi semua urusan tu smooth lah. So mungkin ada mekanisme ataupun ada cara yang perlu kerajaan bagi kata apa time frame lah, time frame ataupun sebab kita kena pastikan walaupun tempoh PKP dah tamat, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tu dah tamat, impactnya pada 15 hari bulan April nanti, maka berpusu-pusulah manusia akan pergi ke pejabat tanah, yang kerja dengan firma guaman ni kan, yang pergi ke pejabat tanah, yang pergi ke kata apa pejabat duty stamp, nak bayar stamping, yang mana berurusan dengan pejabat LPPSA, yang mana berurusan dengan bank. Jadi masa tu memang berpusu-pusu manusia akan pergi. Jadi kena ada cara macam mana kerajaan perlu tetapkan cara macam mana untuk buat social distancing kat situ lah. Penjarakan sosial tu perlu dilakukan. So kena letakkanlah polis ke askar ke duduklah dekat pejabat tanah tu untuk pastikan semua runner-runner ni tidak
melanggar lah social distancing tersebut sebab benda ni penting kita boleh nampak kita boleh foresee perkara ni akan berlaku pada 15 April nanti macam-macam urusan yang nak dibuat pada hari yang sama jadi kita perlu pastikan yang ada penjarakan sosial ataupun social distancing tu dilakukan Okey, so berbalik kepada carian tadi, carian kebangkrapan ni insya-Allah carian kebangkrapan ni tak memerlukan kita pergi ke Jabatan Insolvency Malaysia tu secara physically kita boleh buat carian kebangkrapan secara online melalui biasanya kita akan gunakan MyEG services lah di MyEG kita boleh buat carian kebangkrapan online dan kita boleh dapat result tu on the spot tak perlu nak tunggulah. Okay, so dua carian tadi yang saya dah sebutkan, carian tanah ataupun land search dan yang kedua carian kebangkrapan ataupun bankruptcy search So dua perkara ni peguam perlu buat terlebih dahulu sebelum boleh finalisekan S&P terms and condition. Okay, so itu kena faham kat situ Okay, kenapa kena buat carian kebangkrapan, kenapa kena buat carian tanah? Okay, yang pertama melalui carian yang kita buat peguam perlu memastikan beberapa maklumat seperti berikut. Okey. Yang pertama, siapa pemilik berdaftar hartanah tersebut. Jadi bila kita buat land search baru kita tahu nama pemilik berdaftar untuk hartanah yang kita nak beli tadi ataupun kita nak jual tadi. Okey. So untuk buat land search ni kena pastikan nombor gerannya adalah nombor geran yang betul. Okay, itu yang pertama. Sebab tu dalam senarai dokumen yang diperlukan oleh peguam ada yang saya masukkan di situ kena bagi salinan fotokopi satu set dokumen geran tanah ataupun hak milik tanah. Okay, so kena dapatkan dokumen hak milik tanah ataupun geran tanah tu untuk kita kenal pasti nombor geran bagi hartanah tersebut. So bila nak buat land search ni kalau nombor gerannya salah walaupun satu angka, land search tu akan pergi ke hartanah yang lain, bukan resemble hartanah tersebut. Okay, pernah baru ni sebelum tempoh PKP baru ni ada satu rand bagi saya nombor geran tanah. Bila dapat aja nombor geran tanah tu saya terus bagi kepada runner saya pun pergi ke pejabat tanah untuk buat land search. Balik-balik aja tengok owner dalam tu lain. Rent tu dah gelabah dah. Apa pasal nama dalam geran ni lain? Kan? Cek balik rupanya nombor geran tu salah. Salahnya bukannya banyak, ada satu angka je belakang tu, ujung tu salah. Sebab tu saya cakap bila nak bagi saya nombor geran tu kena pastikan kena betul. So dalam kes yang saya buat land search ni dia tak bagi salinan geran tu, dia cuma bagi maklumat tu melalui WhatsApp, dia bagi nombor geran tu melalui WhatsApp sahaja. So tak bagi copy of geran tadi. So dah suruh budak runner pergi, dah bayar dah budak runner tu. So saya cakap kat rent tu, ni tak boleh tidak, kena charge 2 kali lah. Kenalah charge 2 kali. Sebab satu land search nak bayar kat pejabat tanah, kalau carian biasa dekat pejabat tanah Selangor ni carian biasanya RM30. RM30 tau. Bukan sikit RM30. Sekarang ni RM30 macam-macam boleh beli. Beras kampit boleh beli. Bukan sekampit, 2 kampit. Beras kilo baru sekilo berapa ringgit sekarang tapi baru ni saya beli beras baru RM15 satu guni kan. So dah dua guni, 2 kampit beras boleh beli dengan RM30. So saya cakap kat rent tu, okey, sebab awak dah bagi saya maklumat yang salah, budak runner saya dah terpaksa buat land search 2 kali, jadi awak kena bayarlah 2 kali. So nak buat macam mana kan, dah dia tersilap kat situ jadi itulah kena pastikan nombor geran tu betul. Nombor geran tu kena betul dulu. Okey, so dah pastikan siapa pemilik berdaftar bagi hartanah tersebut. Perkara yang kedua, pembeli ataupun penjual bukanlah seorang bankrupt. Okey, ini bila kita buat bankruptcy search lah. Okey, kenapa kita kena pastikan penjual dan juga pembeli itu bukan seorang yang bankrupt? Sebab bila penjual ataupun pembeli itu bankrupt, definitely dia tidak boleh membeli ataupun menjual hartanah tersebut tanpa mendapat kebenaran daripada Jabatan Insolvency Malaysia. Tu yang pentingnya bila kita buat bankruptcy search ni. Okay, so bila kita nak buat bankruptcy search ni, kita sebab benda tu tak susah, dan bila buat online, carian online tu pun kosnya baru dalam RM13. RM13 je. So bila buat bankruptcy search tu, kita boleh dapat result instantly lah, terus boleh dapat result tu on the spot. Okay.
Yang ketiga, kategori kegunaan hartanah tersebut. Okay, so ini pun kita perlu masukkan dalam perjanjian jual beli. So bila dapat je result land search tu baru kita tahu kategori kegunaan tanah tu macam mana. Okay. Yang keempat, sama ada hartanah tersebut tertakluk kepada sebarang sekatan kepentingan. Okay, sekatan kepentingan ni macam yang saya dah terangkan sebelum ni, sekiranya ada sekatan kepentingan, dia perlu mendapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okay. So itu pun kita boleh dapat maklumat tu daripada land search result yang kita buat. Dan yang ketiga, yang kelima, sama ada harta tersebut mempunyai sebarang bebanan ataupun halangan. Okay, ini pun penting. Kalau harta tu masih lagi ada gadaian, kalau harta tu masih lagi ada caveat, kalau harta tu masih lagi ada pajakan, so perkara-perkara tersebut ada dinyatakan di dalam land search result yang kita buat di pejabat tanah. Okay, sebab tu sebagai seorang peguam, memang peguam kena menentusahkan semua perkara-perkara yang saya sebutkan tadi sebelum perjanjian jual beli tu boleh dimuktamadkan. Jadi kena buatlah land search ni dan juga bankruptcy search ni wajib wajib kena buat dulu, barulah boleh finalisekan SPA punya terms and condition. Okay. Apa yang awak tulis ni? Okay, Cik Zul tulis susunan kerja dah menanti. Itulah. Memang kita kat rumah ni nak buat kerja, bukan tak boleh buat kerja, boleh buat kerja work from home ni boleh. Tapi tengok pada sektor lah, tengok pada sektor dan tengok pada jenis pekerjaan yang tuan-tuan perempuan buat lah. Okay, macam kami peguam ni memang kita terpaksa berurusan dengan pihak ketiga. Kan, pihak pejabat tanah, pihak LHDN, pihak LPPSA, pihak bank. Jadi pihak ketiga ni yang kadang-kadang orang kata nak buat work from home, kerja daripada rumah ni, kerja-kerja yang documentation ni, setakat nak drafting tu boleh lah. Tapi bila nak stamping, bila nak pergi buat answer siapa semua tu, memang kita kena pergi physically ke pejabat tanah tersebut lah kan. Jadi perlu faham lah. Okay. Hawa komen apa ni, online stamping LHDN pun jam naik 15 bulan ni, staff LHDN pun pening betul. So sekarang ni pula dah ada barcode. Barcode untuk buat stamping ni kena buat barcode dulu. Barcode ni pun tak tahu nanti sistem tu bila masuk nak buat barcode tu, takut sistem online tu pun jam. Sistem online pun jam. Yalah, bayangkan beratus ribu mungkin yang nak stamping dokumen, dan pada masa yang sama pula nak buat serentak pula tu. So kawan-kawan saya yang berada di lembaga hasil dalam negeri tu bertabahlah. So kalau saya boleh sebutkan nama-namanya di sini, yang mana jaga pusat khidmat pelanggan, yang mana menjaga kaunter-kaunter stamp duty, yang mana menjaga kaunter-kaunter cukai keuntungan harta tanah, semua ni kena bertabahlah. Kita kerjalah dengan orang kata ikhlas, kita buatlah setakat mana yang kita mampu. Itu je lah yang boleh saya cakapkan. Okay, jadi klien-klien yang mana tengah menunggu, saya faham dalam keadaan sekarang ni ramai klien-klien saya yang masih tengah menunggu duit nak disburse, loan dia nak disburse daripada bank, yang mana penjual pula mengharapkan baki harga jual dibayar dengan segera. Jadi saya minta maaf awal-awal. Memang my hands are tied. Memang tak boleh nak buat apa-apa sekarang ni. Duit lawyer dah advise release, tapi bank tak keluarkan lagi pinjaman tu, tak release lagi pinjaman tu. Kita dah advise, kita dah minta, contohlah bank, contohlah LPPSA, semua pihak ni ada setengah orang kata bank kan kerja. Yalah, bank kerja tapi bukan semua department buka. Ada department-department yang close. So maknanya macam yang redemption, yang mana yang jaga bahagian disbursement, saya rasa lah mungkin kalau ada yang bekerja pun tak semua yang bekerja. Ada yang dipaksa work from home dan tak boleh nak datang office ramai-ramai macam biasa lah kan. Sebabkan social distancing dan juga PKP ni. Jadi saya harapkan masing-masing boleh bersabar sekejap. Dan semua orang tak jangka. Semua orang tak jangka perkara ni akan berlaku. Mana orang tahu sepanjang saya umur saya 43 tahun ni, sepanjang 43 tahun saya duduk dekat dalam dunia ni, tak pernah lagi berlaku perkara macam ni. Ini first time berlaku. Ini orang kata bahasa orang kata kalau lawyer sebut tu presiden lah. Sebagai presiden, bila berlaku perkara yang pertama kali jadi macam ni, kita jadikan benda ni sebagai presiden dan kita ambil lah iktibar daripada musibah yang melanda. Jangan sekali-kali kita mengeluh, jangan sekali-kali kita menyalahkan keadaan,
dan jangan sekali-kali kita kufur dengan nikmat yang Allah dah bagi tu. So kena beringat selalulah. So anggaplah benda ni macam angin berlalu macam tu saja. So lepas ni kita move forward dan teruskan aktiviti harian kita macam biasa. Okey, sambung balik. Setelah peguam mendapat keputusan carian dan mengenal pasti status hartanah tersebut, barulah peguam akan memulakan kerja menyiapkan SMP dan dokumen yang berkenaan. So biasanya, saya letak kat situ. Biasanya tempoh untuk menyiapkan dokumen yang berkenaan. Dokumen berkenaan ni apa dia? SPA, perjanjian jual beli, dia punya borang-borang, borang 14A, borang orang kata apa nak masukkan caveat, borang apa lagi, statutory declaration, banyak lagi borang-borang yang berkenaan tu, borang CKST, semua dokumen-dokumen tersebut boleh disiapkan oleh peguam selepas dapat aja land search dan juga bankruptcy search tersebut, dan ambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 hari. 2 ke 3 hari. Tapi insya-Allah kalau misal kata dokumen dah lengkap, rent dah bagi dokumen yang lengkap, penjual dah bagi dokumen yang lengkap, pembeli dah bagi dokumen yang lengkap, insya-Allah dalam tempoh sehari ataupun paling lama pun 2 hari, 2 hari kita boleh siapkan perjanjian SPA tersebut setelah carian tadi dibuat, insya-Allah. Itu assurance yang saya boleh bagilah, insya-Allah. Setelah dokumen yang berkenaan selesai disiapkan, peguam akan menghubungi pihak penjual dan pembeli untuk membuat apa yang dipanggil temu janji ataupun appointment. Appointment ni untuk apa? Temu janji tu untuk apa? Bukannya untuk berdating dan sebagainya, tapi untuk menandatangani ataupun nak sign dokumen perjanjian jual beli ataupun SPA tadi, dan juga dokumen-dokumen lain yang berkenaan. So ini pun satu hal juga ni. Lawyer dah buat kerja cepat-cepat, land search dah buat, draft dokumen semua dah ready apa semua. Bila part nak buat appointment dengan klien ni yang kadang-kadang ada off sikit kat situ. Apa yang saya boleh sharekan pengalaman saya, kadang-kadang bila kita nak set buat appointment, masa tu lah yang pembeli ataupun penjual ni kata, saya tak ada kat sini ni, saya tengah outstation, saya tengah balik kampung, saya tengah bekerja, tak boleh nak jumpa waktu-waktu yang dalam masa terdekat ni. Macam sekarang ni kita faham lah, semua kena kuarantin duduk kat rumah kan, dalam tempoh PKP ni tak boleh nak pergi mana-mana. Tu kita faham lah. Tapi kadang-kadang bila tak ada apa-apa tempoh PKP ke, tak ada apa-apa perintah kawalan kita kena duduk kat rumah ke, kita ni sebagai pembeli dan penjual kena faham bila kita nak buat perkara ni, kita kena segerakan. Contoh, katalah peguam dah siapkan dokumen. Kenapa dokumen ni perlu disiapkan segera oleh peguam? Sebab tuan-tuan puan-puan, kalau beli dengan ejen ataupun beli melalui perundingan hartanah, dia dah ditetapkan dalam borang booking ataupun ATP, agreement to purchase, yang tuan-tuan puan-puan tanda tangani. Dalam tu ada sebut perlu tanda tangan dokumen perjanjian jual beli bersama peguam dan juga membayar baki deposit. Membayar baki deposit dalam tempoh 14 hari ataupun 14 hari bekerja setelah booking tersebut ataupun ATP tersebut ditandatangani dan earnest deposit dah dibayar. So itu yang kita nak kena kejarkan masa tu. Semua tu ada dia punya time frame, ada dia punya time allocation di situ. Jadi bila lawyer dah buat kerja cepat, dokumen dah ready, tuan-tuan perempuan sebagai pembeli ataupun penjual yang lambat hadir ke pejabat peguam untuk menandatangani dokumen tersebut ataupun lambat nak buat appointment dengan lawyer, itu yang menyebabkan delay di situ. Untuk saya biasanya tuan-tuan perempuan, kalau ada masalah, tak boleh nak ambil cuti, tak boleh nak hadir ke pejabat guaman saya, ataupun tak boleh nak set appointment dalam tempoh waktu bekerja, tidak ada apa-apa masalah pun. Tuan-tuan perempuan boleh je set appointment. Jumpa saya di luar waktu bekerja, jumpa saya masa weekend ke, tidak ada apa-apa masalah. InsyaAllah kita boleh arrangekan. Kalau hatta sampai terpaksa saya berjumpa tuan-tuan perempuan di pejabat, ataupun pergi ke rumah tuan-tuan perempuan, ataupun jumpa kat luar ke, tak ada masalah, boleh. Yang penting kita kena tanda tangan ataupun sign dokumen perjanjian jual beli dan juga dokumen-dokumen berkenaan tu dalam tempoh yang ditetapkan. Kena cepat-cepatlah. So boleh je set appointment dengan saya.
Bos nak jumpa dekat luar boleh tak? Okey, insyaAllah tak ada masalah. Saya cuba accommodate ataupun cuba nak memenuhi permintaan tuan-tuan puan semua. Kalau perlu jumpa kat luar, kita boleh jumpa kat luar, tak ada masalah. Okey. So kita baca komen-komen kejap. Macam ni lah best. Ada komen, ada apa ni, macam-macam pertanyaan. Thank you atas kata-kata semangat coach. Sama-sama Fakar. Okay. So Fakar macam mana? Okay. Sihat ke? Jangan melilau pergi mana-mana pula. Duduk rumah dan diam. Okay. Setakat ni Alhamdulillah urusan saya dengan Tuan Aizat cepat. Loan LPPC dan bayar dapat kunci rumah tak sampai 3 bulan. Thank you Tuan nanti. Okay. Alhamdulillah sama-sama. So apa ni, Hawa dah bagi remark kat situ. Okay. So sebagai testimoni lah. Saya tak tanya. Itu Hawa yang cerita. Okay, so Hawa punya testimoni tu saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Okay, nota kaki. Kita tengok nota kaki kat bawah tu. Pihak-pihak dinasihatkan untuk berjumpa peguam di pejabat peguam tersebut untuk mengenal pasti di manakah lokasi pejabat peguam tadi. Okay. So ni saya suka buat nota kaki kat situ sebab apa? Kadang-kadang setengah orang dia berurusan dengan pihak peguam tapi sampai ke sudah dia tak tahu peguam tu punya office kat mana. Dia tak pernah pergi langsung kat pejabat peguam tu, dia tak pernah kenal langsung firma guaman tu terletak kat mana dan sebagainya lah. Okay, dan sebenarnya benda ni tak berapa bagus lah. Sebenarnya tak berapa. Okay, walaupun tadi saya cakap saya boleh mobile, saya boleh pergi ke tempat anda, saya boleh sign dokumen tu di pejabat anda, saya boleh pergi dekat rumah anda untuk sign dokumen tu. Tapi sebenarnya saya sangat-sangat mengesyorkan kepada anda sebagai anak guam, anda seharusnya tahu kat mana pejabat guam tersebut. Anda paling-paling tidak pun pernah jejakkan kaki lah, pernah pergi ke pejabat peguam tersebut untuk mendapatkan dia punya perkhidmatan. Sebab apa saya syorkan macam tu? Sebab bila anda berurusan dengan peguam, anda perlu faham peguam ni lah yang akan mengendalikan urusan pinjaman anda dengan pihak bank. Peguam ni lah yang akan memegang ataupun menjadi stakeholder, menjadi pemegang amanah duit-duit yang akan diriliskan oleh pihak bank kepada anda nanti. Dan bila anda tak pernah langsung menjejakkan kaki ataupun tak pernah tahu pun pejabat peguam tu kat mana, dan benda ni na'udzubillah minta jauh lah, kita doakan jangan berlaku benda ni. Kalau sekiranya peguam tersebut swindle, na'udzubillah minta jauh, swindle duit anda, tak riliskan duit anda, kat mana anda nak cari dia? Katalah masa ni anda sign agreement, anda tak pernah jumpa dia, anda sign pun dekat kedai mamak ke, kat mana-mana restoran ke, anda tak pernah langsung berjumpa dengan dia kat pejabat dia. Okay. Tiba-tiba bila nak keluar duit tu, pejabat peguam tu tak tahu kat mana dan duit tu entah mana hilangnya. Dia tak riliskan duit anda tadi tu. Okay, sebab tu saya perlu ingatkan lagi sekali 3 perkara utama. Tadi Cik Puan Hawa dah terangkan, dah typekan kat atas tu. 3 perkara utama ni perlu tuan-tuan puan pastikan dulu. Peguam ada lesen amalan guaman yang sah. Peguam tu adalah peguam yang mahir dalam bidang convincing. Dan yang ketiga ni yang paling penting sekali, peguam tu adalah peguam yang jujur dan amanah. Okay. Minta maaf cakap lah, kadang-kadang dalam profession guaman ni pun ada peguam-peguam yang tidak amanah. So itu yang saya perlu ingatkan di sini. So sebab tu kalau kita dah berurusan dengan dia di pejabat dia, sekurang-kurangnya kita tahu nak cari dia kat mana. Kalau dia tak jawab telefon, dia tak angkat call dan sebagainya, kita boleh terjah pergi office dia. Kita boleh terjah pergi office dia, kita boleh check kat office dia tu. Okay, siapa person in charge, siapa yang buat urusan apa semua ni. Okay, dan bila tuan-tuan perempuan melantik peguam, sebaik-baiknya kena tahu siapa peguam yang menguruskan dokumentasi tuan-tuan perempuan semua. Kena tahu siapa peguam tu, siapa dia punya lawyer in charge. Bukan setakat berurusan ataupun communicate dengan kerani semata-mata. Sebab peguam ni banyak dalam urusan jual beli. Biasanya peguam dia ada dia punya kerani, dia ada dia punya clerk, dia ada juga dia punya person in charge ataupun lawyer in charge untuk file tersebut. Jadi sebaik-baiknya kena kenal pasti siapa lawyer yang menguruskan dokumentasi, bukan setakat kerani sahaja. Okay, kerani dia tahu buat dokumentasi, tapi dalam masa yang sama yang bertanggungjawab untuk file atau perempuan semua tu adalah peguam tu sendiri. Okay. Dan menjadi satu amalan mana-mana firma guaman yang menguruskan bidang conveyancing ni, yang kadang-kadang lawyer tu dia
macam takut nak bagi tahu nombor handphone dia. Okay, nak communicate dengan lawyer yang menguruskan dokumentasi itu, dia kata kalau apa-apa call pejabat je lah, tak payah call handphone saya lah. Okay. So biasanya lawyer-lawyer ni dia agak sukar nak berhubung dengan dia disebabkan dia mungkinlah dia rasa macam benda tu satu perkara yang menyulitkan ataupun menyukarkan kepada dia lah. Okay, tapi nasihat saya lah kepada tuan-tuan semua, kalau boleh pastikan ada maklumat siapa lawyer yang menguruskan fail tuan-tuan, bukan setakat kerani sahaja yang menguruskan. Itu antara saranan yang saya boleh hebahkan ataupun maklumkan kepada tuan-tuan lah. Okay. Alright, so itu yang saya dah sharekan tadi. Okay, kalau nak tengok contoh carian ada dalam buku saya. Okay, inilah contoh carian tanah untuk lenses tu ada dalam buku ni. Okay, so boleh tengoklah macam mana contoh carian tu, apa maklumat yang ada dalam carian tu dalam muka surat 21 dan juga muka surat 22. Okay, so yang carian kebangkrapan saya minta maaf saya tak ada lampirkan kat sini, tapi carian kebangkrapan tu dia hanya tulis kat situ status bankrupt ataupun tidak bankrupt, itu je. So carian tanah ni yang ada macam-macam maklumat dalam ni lah. So boleh tengoklah nanti. Contoh carian tu ada dalam buku saya. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Sekarang pukul berapa Tak pakai jam lah. Dah pukul 11 lebih diam tak diam dah ada sejam lebih dah saya bercakap dengan tuan-tuan perempuan semua. Okay, untuk hari ni itu saja. Suara pun dah nak hilang ni. Untuk hari ni itu saja yang saya nak kongsikan. Esok kita akan sambung proses perjanjian SMP. Okay. Esok kita akan sambung topik proses perjanjian SMP. Okay. Sekarang ni kita dah masuk bab kedua, iaitu ketika nak jual rumah lah. So minggu lepas kita dah kongsikan tentang sebelum nak jual rumah. Jadi minggu ni kita tumpukan untuk ketika nak jual rumah. Okay. So tu yang kita mulakan tadi dengan tanggungjawab peguam. Okay. So esok kita akan cerita pula proses perjanjian SMP. Kalau boleh, dalam masa free, masa lapang tuan-tuan perempuan semua, boleh go through lah, baca dulu buku saya ni. Supaya bila kita buat kelas online ni, tak adalah tertanya-tanya apa benda lah yang coach merepek meraban ni kan. Sekurang-kurangnya dah baca dululah. Macam kita kat sekolah-sekolah dulu. Kan cikgu dah cakap, okey, kerja rumah hari ni, baca dulu benda ni. Esok datang kelas, saya akan terangkan. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya. Sama lah. Kat sini kelas online ni saya pun jadi cikgu sekolah juga. Sama, lebih kurang je. Kan? So baca dulu proses perjanjian SMP. Apa-apa dokumen yang perlu. Bila dah baca tu, esok kalau ada apa-apa tak faham nak tanya, silakan bertanya. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, apa ni? Banyak pula yang ni. Bagus. Okay. Saya masih baru dan tak tahu sangat term-term lawyer. Tuan boleh explain apa itu redemption dan disbursement? Okey. So Cik Puan Cik Anggun Cik Anggun dia tanya, apa yang dimasukkan dengan redemption? Redemption ni sebenarnya adalah bayaran tebus hutang. Okey. Katalah Anggun jadi penjual. Anggun jadi penjual, rumah yang Anggun nak jualkan tu masih lagi ada hutang dengan pihak bank. Okay, ada hutang dengan pihak bank. Katalah Anggun buat loan dengan Maybank lah sebagai contoh kan. Okay. So ada loan dengan Maybank. Okay. So bila kita nak buat urusan jual beli, kita sebagai peguam perlu mendapatkan redemption statement ataupun penyata tebus hutang daripada Maybank terlebih dahulu untuk memastikan berapa baki hutang yang tinggal yang perlu dijelaskan kepada Maybank. So itu adalah tanggungjawab peguam. Bila peguam yang menguruskan bagi pihak penjual tadi, dia perlu tulis surat ataupun kita request penyata redemption ataupun penyata tebus hutang daripada bank penjual. Dan bila bank penjual dah terima benda tu, bila dah terima request tersebut, dia akan keluarkan penyata redemption ataupun penyata tebus hutang daripada bank tersebut lah. Itu untuk redemption. Okay. Disbursement. Okay. Disbursement ni pula adalah bila masa loan pembeli yang nak beli rumah ni dia buat loan. Dia buat loan dengan bank. Katalah dalam kes ni dia buat loan dengan CIMB pula. Okay. So CIMB dia nak release, nak keluarkan pinjaman pembeli tadi. Okay. Proses tu yang dipanggil sebagai disbursement. Nak disburse duit tu kita panggil benda tu sebagai disbursement lah. Okay. So
untuk urusan disbursement ni pula, dia terbahagi kepada 2 peringkat. Peringkat pertama, disbursement daripada CIMB. Contoh CIMB tadi, dia disburse duit tu untuk melepaskan bayaran kepada Maybank untuk tebus hutang yang kita panggil redemption tadi tu. So itu first disbursement ataupun bayaran pertama ataupun first release. Daripada CIMB Bank, dia bayar redemption kepada Maybank untuk tebus hutang Maybank, hutang penjual tadi dengan Maybank. Itu first disbursement. Second disbursement adalah selepas dokumen perjanjian, dokumen pelepasan gadaian. Bila kita dah disburse first tadi, daripada CIMB bayar kepada Maybank, Maybank dia akan tanda tangan dokumen yang dipanggil discharge of charge ataupun pelepasan gadaian. So bila dah lepaskan gadaian, dokumen pelepasan gadaian tu dah dimatikan stamp, barulah CIMB akan disburse peringkat yang kedua yang dipanggil sebagai balance loan sum. Tu peringkat kedua disbursement untuk baki pinjaman purchaser tadi dilepaskan sepenuhnya. So dia akan tolak dulu untuk release dulu baki hutang yang nak bayar kepada Maybank. Baki tu baru dia akan bayar kepada penjual lah. Sebab balance loan sum tu dia akan bayar kepada penjual melalui peguam penjual tadi. Itulah yang kita panggil sebagai disbursement ataupun untuk pengeluaran pinjaman daripada bank pihak pembeli lah. So saya harap Anggun faham kat situ. Kalau tak faham tanya lagi Anggun tak apa, saya boleh jawab sampai lebam kita jawab hari ni. Sihat coach, alhamdulillah bagus pakar. Makin sihat nampaknya. Tuan, kalau owner tak simpan SPA hartanah yang dijual, macam mana borang CKST dan pengecualian teks akan diuruskan oleh pihak peguam kepada pihak lesdian? Okey, bagus soalan Hawa ni. So ramai di kalangan penjual-penjual yang mungkin tidak lagi menyimpan dokumen perjanjian jual beli asal masa dia beli rumah tu dulu, sama ada dia beli rumah daripada pemaju ataupun dia beli rumah daripada pihak subsale lah, daripada penjual yang terdahulu. Rancangan live saya, kelas online saya 2 hari lepas kot, saya ada ceritakan tentang benda ni. Tak apa, saya ulang balik, ulang siaran apa yang saya dah terangkan 2 hari lepas. Kalau dokumen perjanjian jual beli tu hilang, kita perlu dapatkan perjanjian jual beli tu daripada siapa? Yang pertama, kita cuba cek balik dengan peguam yang menguruskan penjualan ataupun masa kita nak beli rumah tu dulu. Katalah dulu kita berurusan dengan XYZ & Co. So kita pergi ke XYZ & Co, kita dapatkan kopi perjanjian jual beli tu daripada firm tu lah. Biasanya memang lawyer akan ada simpan satu kopi. Kalau tak jumpa, kalau katalah XYZ & Co ni dah tutup, dah tak wujud lagi, kita boleh tanya dengan pemaju. Kalau kita beli rumah tu dengan pemaju dulu, kita boleh cek dengan pemaju, dapatkan salinan SMP daripada pemaju tu tadi. Alright. Kalau pemaju ni pula dah kaput, dah tak wujud juga, kita cek dengan siapa? Kita boleh cek dengan pihak bank. Sebab pihak bank yang kita buat loan tadi, biasanya dia akan ada simpan satu salinan SPA. SPA tu memang dia akan ada simpan. Sebab semalam saya ada ceritakan tentang benda ni. Lawyer bila prepare documentation perjanjian jual beli tu, dia akan prepare 4 salinan. Dia akan prepare 4 salinan. Satu untuk penjual, satu untuk pembeli, satu untuk bank, dan satu lagi peguam akan simpan. So ada 4 salinan. Ada 4 salinan semua sekali. So kalau dah pergi tiga-tiga tempat ni, dah pergi dekat lawyer dah tak wujud, lawyer pun kata dokumen ni dah hilang dah, tak tahu kat mana perginya, file ni dah lama tutup, tak dapat dekat lawyer, pergi dekat pemaju pun dah gulung, katalah pemaju ni dah bankrupt, dah tak wujud lagi dah, sudah nak pergi kat mana pula, tak dapat juga, pergi dekat bank. Bank takkanlah kena kena gulung pula kan. So bank memang akan ada lah. Cuma kadang-kadang bank ni dia kata file ni dah lama sangat, dia nak kena cari tu, nak kena korek balik dia punya file lama tu. So mungkin mengambil masa kat situ. Katalah dah pergi tiga tempat ni dah pergi, tak dapat juga. Lupa sebab saya. Try balik kontak penjual. Bila kita nak beli rumah tu dulu, penjual tu pun ada satu salinan. So cuba kontak penjual. Kalau penjual tu dah hilang, salinan dia pun dah tak ada, yalah dia jual rumah apa, dia kira kan dah jual rumah tu lantak lah kan.
So dia pun tak ada simpan kopi SMP tu. Jadi 44 ni dah exhaustive, dah tak ada dah. 44 ni dah tak jumpa dah SPA yang lama tu. So peguam macam mana cara nak buat? Untuk submit CKST, dia perlu melampirkan dokumen carian tanah. Dia kena buat land search. Tapi bila buat land search daripada carian tanah tersebut, dia tengok tempoh ataupun masa yang dibuat untuk pendaftaran pindah milik ke atas nama penjual tersebut. Sekarang ni penjual tu jadi penjual kan. Okey, maksudnya bila buat transaksi jual beli dulu, masa penjual tu beli tanah tu dulu, okey, transaksi dalam carian tanah tu ada menyebut bila tarikhnya penjual tersebut sebagai pembeli memperoleh hartanah tersebut daripada penjual yang terdahulu. Jadi kat situlah yang disebut sebagai tempoh transaksi untuk dia panggil apa dia panggil istilah dia tu, Allah time ni pula nak lupa pemerolehan. Tempoh pemerolehan, bila tarikh pemerolehan tu. Jadi kalau dah tak ada SPA lama, dah cari-cari tak jumpa, dah cuba kontak 44 tempat ni pun tak dapat juga SPA lama tu. Jadi peguam yang mengendalikan urusan CKST tu, dia terpaksa gunakan land search. Dia terpaksa gunakan land search. Dalam land search tu dia akan highlightkan tempoh ataupun masa pemerolehan tu dibuat. Okay, so kita akan gunakan land search tu untuk kita submit borang CKST kepada lembaga hasil. Itulah prosedur yang kita buat. Okay, right? Ada lagi soalan? So saya dah jawab soalan awal tadi. Kalau rasa saya tak faham, tak apa, lepas ni kita boleh calling-calling lah. Okay, ada lagi yang nak tanya? Jangan risau saya buat kelas ni tiap-tiap hari InsyaAllah selagi ada nyawa di kandung badan, esok kita sambung lagi dan kita belajar sampai habis satu buku ni. Okay. Ada yang belum dapat lagi tips mudah jual beli hartanah? Yang belum dapat lagi boleh download secara percuma. Boleh download secara percuma. Masuk je dalam page Hartanah dan Anda, dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Tengok dalam Facebook page Hartanah dan Anda tu, saya dah pinkan. Saya dah pinkan atas sekali. Atas sekali. First posting saya, cara-cara untuk mendapatkan e-book tips mudah jual beli hartanah. Saya bagi secara percuma sahaja. Saya tak kenakan apa-apa bayaran. Okay, doakan kalau ada rezeki saya akan buat hard copy pula. Saya akan buat hard copy pula. Tengah kumpul modal sekarang ni. Tengah kumpul modal. Sekarang ni tengah kais pagi makan pagi, modal tak cukup. Jadi doakanlah kalau ada rezeki nanti saya buat dalam bentuk hard copy. So bolehlah saya jual. Okay. Tapi tak payah hard copy pun tak apa. Dapat aja yang saya emailkan nanti, yang soft copy ni, print je lah macam yang saya buat ni. Print hantar kedai binding, jadilah satu buku. Apa susahnya kan? Okay. Tapi kalau ada juga permintaan, ada yang nak minta saya buat e-book tu dalam bentuk kata apa, hard copy. So hard copy tu insya-Allah ada rezeki nanti akan menyusul lah dia. Okay, doakan doakan. Kalau dia yang nak tolong sponsor, kalau ada yang nak tolong sponsor lagi bagus kan. Manalah tahu nak jadi share partner saya ke, nak terbitkan buku pertama saya secara hard copy ni kan. Okay, kalau ada nanti boleh calling saya. Okay, kalau ada apa-apa masalah nak berhubung dengan saya, boleh saja contact saya melalui nombor telefon 012 655 0685. Okay, Hawa tolong tuliskan apa? Nanti tolong bagi apa phone number saya dalam ruangan komen tu. 012 655 0685. Boleh je nak call saya ke, nak WhatsApp saya ke, nak Telegram dengan saya ke, boleh je. Okay. InsyaAllah saya akan kudara lagi secara live esok dan hari-hari berikutnya tepat jam 10 pagi. Okay. Tepat jam 10 pagi. Cik Zul buat je hard copy tu saya. Okay. InsyaAllah Cik Zul ada rezeki saya buat. Ada rezeki saya buat insyaAllah. Okay. So kalau siapa-siapa yang nak terus belajar dalam kelas online ni, kita jumpa esok pagi jam 10 pagi. Okay. Siapa yang dah tengok video ni tolong sharekan, kongsikan video ni kepada rakan-rakan yang lain. Dan siapa yang berhajat nak rewind balik, nak flashback balik apa yang saya ajar daripada mula-mula hari pertama saya buat kelas online ni, boleh tengok dalam channel YouTube saya. Boleh subscribe, tolong subscribe dan tolonglah like semua video-video saya tu. Kesian subscriber tak ramai, tak sampai 100 orang pun lagi. So nak jadi YouTuber pun tak boleh lagi kan. So istilah YouTuber ni bila dah ada followers, dah ada subscriber beribu-ibu tu, barulah sedap sikit kan.
Tak sampai 100 orang lagi yang subscribe. Jadi saya tolonglah tolong masuk ke YouTube channel Hartanah dan Anda masuk Hartanah dan Anda. Okey, dan subscribe lah channel YouTube saya. Semua video-video yang saya dah kongsikan tu untuk tuan-tuan perempuan buat ulang kaji. Buat ulang kaji yang semua-semua ni lah yang saya dah terangkan daripada hari pertama buat PKP, dan video-video live saya daripada mula-mula saya buat siaran live ni daripada tahun lepas lagi. Saya masukkan dalam channel YouTube tersebut. Okey. So insya-Allah kita akan jumpa lagi esok. Itu saja untuk hari ini. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan semua sihat-sihat, kekal berada di rumah, tidak ada apa-apa masalah, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki daripada Allah SWT, dan teruskan aktiviti harian kita bersama keluarga tersayang dengan duduk di rumah. Okey, alright. So kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye bye.